Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi perkongsian bersama penerima anugerah keterlibatan industri bagi Citra Karisma yang diadakan pada tahun ini. Jadi kita
Right? So, tujuan saya di session macam saya cakap tadi lah. Okay, saya nak menunjukkan bahawa Fakulti Sains ni boleh maju ke depan. Okay, pensyarah-pensyarahnya, okay, staffnya, semua boleh berjaya sebenarnya. Okay, cuma kita perlu strategize, okay, what to do and so on. Okay, so ini antara bendanya lah yang saya rasa saya boleh tekankan, iaitu accident is never an accident. It is the result of high intention. Okay, macam tadi lah saya cakap, mesti ada niatnya. Okay, niatnya apa? Sincere effort. Okay, sincere effort. Saya cakap tadi, maksudnya saya nak buktikan bahawa Fakulti Sains ni pun boleh macam Fakulti Engineering, kan? So of course kita kat universiti ni insya-Allah semuanya hebat-hebat pemikirannya, okay, intelligent direction, skillful executing, ini strategize, kan, and the vision to see obstacle as opportunities. Okay, macam saya cakap tadi lah, saya tengok Fakulti Sains ni orang pandang rendah, kan. Kalau kat UTM ni saya nampak bila saya meeting apa semua, Fakulti Sains boleh buat apa, kan. Engineering ini pencapaian dia macam ni, kan. So kadang-kadang saya rasa itu satu challenge lah, kan, yang kita buktikan bahawa Fakulti Sains pun, staffnya pun boleh maju ke depan. Okay, dan ini yang saya cakap, jadikan halangan tu sebagai satu peluang lah. Okay. Alright, so perkongsian pada hari ini, okay, saya akan ringkaskan lah. Okay, Guide to the Industrial Engagement Award, okay, anugerah keterlibatan industri. Okay, so mungkin sama-sama kita boleh ambil iktibar, dan mungkin kalau saya habis awal nanti kita boleh bersoal jawab lah ataupun berdiskusi. Okay, alright. So kalau kita lihat, okay, apa itu industrial engagement? Masa saya jadi TDPPI dulu, ramai yang staff muda terutamanya bimbang, ataupun yang dah lama pun dia bimbang, cakap Fakulti Sains ni industri perlu ke? Terutama yang kawan-kawan matematik lah, kan, dia kata apa yang boleh sumbang kepada industri? Sebenarnya banyak, kan. Dan sekarang ni adalah transdisciplinary research, okay, and lots of opportunities, okay, between industries and so on. Okay, kalau rakan-rakan matematik selalunya you can contribute on simulation, kan. Banyak-banyak apa sekarang ni, banyak dunia programming lah. Okay, so I believe, okay, we should move forward, okay, on the programming language and so on in every department, kan. Sebab sekarang ni macam zaman AI and ML, kan, machine learning dan artificial intelligence, so semuanya nak bergerak dengan cepat. Okay, so industrial engagement is the collaborative relationship between research institution and industry, fostering innovation and mutual growth. Okay, walaupun kat Malaysia ni kalau kita lihat industri kita tidak terlalu menyokong, okay, macam kat Jepun dan sebagainya yang diwar-warkan, Korea dan sebagainya, kan. Kalau kita tengok Southeast Asia lah, okay, Malaysia masih takut-takut lagi, kan. Ada ke masa depan dan sebagainya. Okay, so kalau you all perasan, untuk apa, kalau hari ni punya news, okay, Sultan Johor, Pemangku Sultan Johor lah, TMJ, dia dah wujudkan apa, Johor Talent, kan, jabatan yang melibatkan Johor Talent. So di mana dia punya apa, aim dia adalah untuk memberikan gaji premium kepada bakat-bakat dari negeri Johor ni, kan. So itu the first state yang berani buat macam tu lah. Walaupun dia kata, maksudnya bila dia bertitah tu, maksudnya kena buat. So maksudnya sekarang ni gaji yang untuk Johor Talent ni adalah 4,500 ke atas, 4,500 hingga 5,000 lah. Dan kalau kita maklum, kawasan Forest City tu akan dibangunkan lah sebagai free zone, kan, free industrial zone. So banyak industri yang akan masuk, dan yang diumumkan tadi daripada Jepun lah, tentang kilang sawit, kilang memproses minyak sawit ke apa, kalau saya tak, sebelum masuk sesi ni tadi saya ada baca lah. Okay, dan percayalah insyaAllah dalam masa 5 tahun akan datang, kalau benda ni terjadi betul perancangannya, banyaklah peluang-peluang yang kita boleh terokai lah. Okay, alright, so itu yang saya maksudkan dengan mutual growth tadi. Okay, yang ini. Alright. So impactful engagement encompasses the development of new products, services and processes leading to societal benefits and economic competitiveness lah. Okay, so
nak faham tentang keadaan industri ni, kita tak boleh duduk dalam UTM tunggu orang cari kita. Okay, so you kena susun lah kita punya jadual kehidupan ni. Okay, mana yang tak ada kelas. Okay, bila dah kelas dah, mungkin kelas kita boleh arrange 2 kali seminggu dan sebagainya. The rest tu kita boleh buat engagement dengan industri. Okay, dan nak gain industrial punya trust ni is not that easy. Okay, you kena deliver. Okay, baru dia orang percaya dengan kebolehan kita lah. Okay, tetapi kalau nak dengan industri ni pun jangan terlalu berani. Okay, sebab because the industries and normally they look for the cheap option. Okay, and kita sebagai pensyarah, kita kena ada pride. Okay, our own pride. We cannot become a beggar. Kan, macam minta sedekah ke apa, minta funding dan sebagainya, kita pun ada maruah diri juga kan. So walaupun KPI cakap kena industri grant ke apa ke, external grant dan sebagainya, tetapi kita tahu capability kita. Kalau boleh, okay, mesti you pakai bidang, itu barulah you berani ke depan. Okay, saya pun kalau you tengok saya punya background, saya hanya engage dengan saya punya bidang kepakaran sahaja. Okay, kita tak nak master of everything kan. So kalau itu baru kita namakan sebagai tenaga pakar lah kan, expertise, subject matter expert. Okay, so kalau you tengok di UTM khususnya sekarang ni, ramai yang claim dia pakai itu, pakai inilah. Dan you boleh tengok juga ada yang pakar semua benda kan. So itu pun kita kena jagalah. Dan universiti pun untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, terutama untuk VK7, profesor, okay, dia melihat benda ini. Dan dia melihat you mesti menjurus bidang you adalah mengkhusus, bukan rojak kan. Ni sikit, ni sikit, ni sikit. Sebab masa saya untuk interview profesor dulu, dia tanya, you nak jadi profesor bidang apa? Okay, siapa you punya benchmarking dan sebagainya. So itu antara benda-benda yang kita kena fikirkan lah. Okay, dan untuk syarat mendapat profesor, memang dia melihat industrial engagement ni satu keperluan. Okay, dan saya juga perlu tekankan bahawa untuk industrial engagement ni biasanya memang they are looking for position lah. So kalau kita masih pensyarah kanan atau masih muda lagi ataupun masih junior lagi, you kena ajak orang-orang yang ada nama di bidang industri untuk engage dengan syarikat tersebut supaya mereka boleh pitching the right things. Okay, kadang-kadang syarikat ni tanya macam-macam, kita tak boleh nak jawab. Macam student tanya kita kat kelas kan, ada benda yang kita boleh cakap, okay, nanti saya semak dan sebagainya lah. Okay, kadang-kadang industri ni nak cepat semua. You boleh buat ni tak? Okay, you nak berapa? 50,000? Okay, kita bagi. Okay, so tapi you kena deliver setahun. Itu contoh-contoh benda-benda yang kita kena berani lah. Kan, ambil risiko ataupun tolak peluang. Itu dua benda. Alright, so untuk slide seterusnya saya akan kongsikan the eligibility and application of requirements untuk AKI inilah, Anugerah Keterlibatan Industri ni. So yang pertama mesti ada proven record dengan industry collaboration. The application should include a detailed evidence of industry partnership, impact matrix, and of course dia nak tengok financial, duit masuk ke tak masuk ke, dia akan tengok juga untuk keterlibatan industri ni. Dan selain daripada itu, dia lihat juga you ada patent tak, publication with industry, and commercialization success, demonstrate their project impact and align with the awards goal. Walaupun you tengok syarat ni ketat, tetapi inilah benda yang kita buat sebagai pensyarah lah. Pada saya, benda ni ada peluang lah untuk kita semua untuk sama-sama mencuba. Jangan rasa rendah diri. So mungkin kali pertama percubaan itu tidak berjaya, tetapi kita dah belajar sesuatu. Anggapkan ini sebagai learning curve lah. Alright, so seterusnya, so kalau kita dah fulfill that criteria, anugerah ni adalah di bawah CCIN, di bawah Prof Joe. So dia akan shortlisted. Siapa yang fulfill the requirement, dia akan hantar email pelawaan lah untuk
memohon anugerah terbabit. Okay, so ni surat yang saya terima lah. So mula-mula saya macam ignore je kan. Tetapi lepas tu ada series of follow up, minta isi dan sebagainya. Sebab kadang-kadang benda ni orang malas nak isi. Sebab apa? Inilah sebabnya. Kan, slide seterusnya. Tengok, saya mula-mula dapat, mula-mula macam teruja lah. Bila baca, ni bukan 2025, 2024. Email dia orang pun salah. Kan? So saya pun crop lah. Okay. Yang ini, you tengok dia minta 5 kriteria. Setiap kriteria ni ada markah dia lah. Okay, dia nak tengok kepimpinan, impact pada industri, okay, dana, tajaan pembiayaan atau perundingan, okay, penerbitan, usaha sama dan pengiktirafan. Okay, so sebenarnya yang paling penting yang ini, okay, yang part C ni. Okay, yang ini buat syarat je. Kan, kalau menang barulah boleh write up, tapi dia bagi harapan. Okay, awal-awal dia suruh buat write up lah. Okay, so ini antara benda-benda yang kita perlu sediakan sebagai pemohon. Okay, ada juga yang mengatakan bahawa kalau aku hebat, tak payahlah nak mohon-mohon. Teruslah bagi anugerah tersebut. Okay, zaman itu telah berlalu lah. Kalau uh, saya jenis orang betul serang. So kan, so kalau ada orang yang cakap kalau memang dia dah layak dapat, patutnya bagi saja. Okay, tetapi zaman sekarang ni memang semua benda walaupun you layak, you perlu mohon. Okay, so zaman itu telah berlalu lah. Okay, right. So setiap kriteria A sampai E tu dia ada pemarkahannya. So kalau lihat kepimpinan 10%, okay, impact kepada industri tu, sebab tu nama dia anugerah keterlibatan industri, 40% di situ. Okay, dan dana pembiayaan ataupun perundingan tadi tu 20% lah. Okay, dan penerbitan bersama industri pun dah ada pemarkahan dia sebanyak 10. Okay, dan usaha sama dan pengiktirafan, okay, sebanyak 20% lah. So kalau tengok 30, 30, 50, 50 lah. So semua 100. Okay, so kat mana kita nak score, kat situ lah. So bila kita dah dapat ni, kita kena study kat weightage mana pula. So macam saya, kita tengok kat sini lah paling banyak kan, yang 2, 3 dan 5 ni kan. So itu antara benda pada saya paling penting yang inilah, impact pada industri ni, sebab nama anugerah tersebut. Okay, alright. So dia ada kriteria pemarkahan pula. So kena tengok kan kekuatan kita di mana. So kena tengok skor-skor ni lah. Lepas tu baru fikirkan berapa markah. Macam saya alhamdulillah saya dapat grant MyLab pada tahun 2020. Okay, 2021, sorry, 2021 dengan nilai lebih 1 juta lah. So kat situ dah full mark kat situ kan. So 20 markah. So kena itu antara kriteria utama yang saya rasa saya di shortlisted sebab tu lah kot. Sebab yang grant ni, kekuatan di sini. So tapi yang lain-lain ni macam top up lah, markah-markah yang ada. So apa-apa kalau kita nak mohon apa sebagai anugerah dan sebagainya, kita kena be realistic. Ada yang kali percubaan pertama kita cakap, oh ni just mencuba nasib, nak belajar sistemnya macam mana. It's fine. Okay. Tapi kalau kita nak betul-betul nak menang, memang kena usaha lah. Okay. Kena usaha lebih daripada yang biasa. Right. So, selepas saya dah study benda tu semua, okay, barulah saya rasa, okay, sama ada saya betul-betul bersungguh-sungguh lah nak apply, kena buat lah. Okay, kena buat dia punya strategi dia. Okay, structured project summary. Okay, apa benda yang kita buat. Benda ni semua dah ada dalam Radis pun. Kan? Cuma tinggal kita kena masukkan dalam file dan sebagainya. Okay, dan tangible benefits. Okay, yang kedua, emphasize the tangible benefits for your industry partner, showcasing the value of the collaboration. Okay, so mungkin saya boleh tekankan di sini, ramai antara kita sekarang ni yang suka nak buat MOU dan sebagainya. Okay, tetapi lepas MOU tu kita tak teruskan. Okay, tak teruskan step tersebut lah. Okay, just untuk fulfill untuk kriteria kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Okay, itu pada saya perlu dielakkan lah. Okay, so walaupun memang kita fikir untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, tetapi seterusnya what's next? Sebab industri ni bila kita dah
ada muncul understanding macam tu, kita nak ada impact. What's next? Kan? Takkanlah lepas sign tu terus simpan dalam file, letak dalam almari semua kan? So, apa yang kita perlu teruskan? Okay? So, this is the impact lah, anticipated impact. Highlight the anticipated impact on the field, industry and society. Okay? Sebab tu dia letakkan bawah sisin, sebab dia nak tengok juga di impact kepada industri. Okay? Okay, so kita tengok kriteria. Dia akan bagi link lah, Google link punya ni. Sorry, dia template dalam Excel. So kita kena bagi link bahan bukti itu semua untuk support kita punya apa, setiap kriteria yang digariskan tadi itulah. Okay, so benda-benda ni yang makan masa, yang kadang-kadang kita rasa macam give up lah kan. So saya buat benda ni pun santai-santai lah waktu sambil-sambil tengok TV kan. So sambil berbual dengan anak, dia buat homework ke kan. So kita cubalah sambil-sambil dia belajar, kita pun buat kerja yang related lah, yang tidak terlalu strict kan. So ni antara benda-benda yang saya cadangkan lah rakan-rakan pensyarah lain. So mungkin benda-benda yang santai ni kita boleh buat kemudian. Okay, mungkin bukan waktu kerja, ataupun mungkin waktu kita dah saturated tu, buatlah benda-benda macam ni. Okay, alright. So impact pada industri, ni kriteria yang kedua, B. Okay, ni antara benda-benda yang diminta lah. InsyaAllah lepas ni saya akan sharekan slide ni, okay, kepada urus dia. Okay, yang ni dana perundingan. Okay, so dia nak tengok betul ke duit masuk tu berapa, lalu mana dan sebagainya lah. So ini perkara-perkara yang kita perlu sertakan lah. Okay, dan jangan ingat semuanya monetary, bukan duit semata-mata. Kadang-kadang macam contoh yang kelima ni, saya dapat alat daripada IAEA kan. Walaupun dia tak bagi duit, tetapi dia bagi alat dan kita minta dia bagi tahu, okey, alat tu harganya berapa, dan kita minta ada surat. So surat tu kita boleh gunakan lah. Okay, macam saya ni dapat identity finder daripada radiation identity finder daripada IAEA, dan nilai dia sebanyak, kalau kita convert pada RM, dalam 46,000 lah. So agak besar lah di zaman yang kita sekarang tak boleh beli apa-apa kan. So ini antara benda-benda, kadang-kadang you approach industri ataupun syarikat, tak dapat duit pun tak apa, janji dia dapat something yang kita boleh in kind pun okay, right? Tapi semua mesti ada black and white lah. Okay, saya dapat 2 alat daripada IAEA kan. So Alhamdulillah. So mungkin satu lagi mungkin you boleh dapatkan sekarang banyak. Kalau contoh saya hari tu dapat daripada Hospital Sultan Ismail, dia nak bagi chamber, well chamber kan. Sebab dia nak beli yang baru, tapi yang lama ni masih boleh pakai. So kita boleh ambil benda tu sebagai hadiah kepada fakulti. Okay, dan kita kalau alat tu masih berfungsi, kita boleh daftarkan sebagai aset hadiah kan. Dan you boleh guna untuk Maira dan sebagainya. Okay, so itu perkara-perkara yang saya rasa kita boleh ke depan lah. So mungkin ada sesiapa yang nak tanya, kemudian boleh tanyalah pada saya. InsyaAllah saya cuba bantu. Okay, so ni antara benda-benda yang diperlukan. Yang ini tadi dia punya pemakahan dari 20%. Okay, yang seterusnya untuk penerbitan 10%. Dia nak tengok buku, jurnal, kan, artikel, surat khabar dan sebagainya lah. Okay, so dia nak tengok peranan kita lah. Okay, dan usaha pengiktirafan. So ni antara benda perkara-perkara yang juga kita perlu letakkan di dalam template yang diberi. Okay, dan satu lagi untuk anugerah, apa-apa anugerah utama di Citra Karisma, selain kita pemohon, kita perlu mendapat blessing daripada kita punya ketua PTJ lah, iaitu dekan. So kita tak boleh mohon direct kan. So mesti ada at least fakulti tahu. Okay, dan fakulti akan support, insyaAllah dia orang akan support sehabis baik lah. Sebab tu kalau perasan tahun ni banyak juga fakulti yang menang kan. So Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak pengurusan fakulti, terutamanya yang berbahagia dekan. Alright, so seterusnya, okay, macam mana kita nak tunjukkan engagement dengan industri tersebut? Okay, show, don't just tell. Again, provide evidence of co-authored publication, joint presentation or co-hosted workshop. Okay,
and harness the power of testimonial, okay, secure positive feedback from industry partners, highlighting the collaborative process and its benefits. Okay, yang satu yang saya nampak sekarang yang bagus adalah tentang satellite lab lah, perubahan satellite lab, dan saya pun cuba beberapa syarikat, okay, walaupun positif di awalnya, tetapi di hujungnya bila sampai ke pihak UTM, dia ada hiccup banyak lah yang menyebabkan industri pull out kan daripada collaboration satellite lab. Satellite lab ni pada saya satu idea yang bernas lah. Okay, tetapi saya dah maklumkan perkara ni kepada pihak atasan sebab dia hiccup. Dulu satellite lab ni diletak di bawah PPMU dan saya nampak benda ni clear cut. Tapi awal tahun hari tu, okay, 2024, diletakkan di bawah SISIN. Okay, bila bawah SISIN ni saya tak nampak hala tuju dan PIC dia pun macam tak well versed dengan keperluan industrial satellite lab ni. So itu yang mungkin lepas ni kita boleh bincang lah kan, PM tepi dan sebagainya. Okay, ke mana hala tuju satellite lab kita ni. Okay, okay, so next. Okay, so ini antara collaboration proof lah yang saya boleh tunjulkan. Okay, yang ini saya punya projek bersama Bilik Primas yang Berhad. Kita nak engage kita punya sistem kepada Johor Port. Okay, yang ini saya jaga sebut tadi tentang strategi. Kadang-kadang saya, ni CEO Johor Port, orang yang masih handsome lah, muda lagi. Kenapa saya nak jumpa dia, CEO, sangat susah lah. Ni semua top management Johor Port. Okay. Apa yang saya buat adalah saya tahu daripada ramai orang bahawa Prof Yusof Bun ni dia sangat baik dengan CEO Johor Port ni. So apa yang saya buat, saya cakap dengan Prof Yusof Bun, Prof Yusof boleh tak bantu saya untuk jumpa CEO di bawah platform endowment lah. Kan? So saya tumpang-tumpang je. Kalau Prof Yusof jumpa, saya nak jumpa sekejap dalam beberapa minit untuk cerita. So Alhamdulillah Prof Yusof bantulah untuk jumpa dan walaupun engagement ni tidak berjaya, saya tak dapat apa-apa pun. Okay, sebab penaja KPT tak setuju untuk kita install sistem tu di Johor Port, walaupun Johor Port sedia menerima. Okay, tetapi itu yang saya sebutkan. Dalam di Malaysia ni, banyak proses pengkomersialan ini gagal disebabkan terlalu banyak birokrasi. Ini apa yang saya lalui lah. Saya terus terang saja. Saya cakap, kalau you tengok banyak pengkomersialan di Malaysia ni gagal. Kan? Sebab benda-benda macam ni lah. Sebab kita tak ambil urus. Dia tak ada proses trust tu, dia tak bagi 100% kepada PI. Sebab ramai PI ni yang boleh manipulate the things and so on lah. Tu yang saya rasa kadang-kadang you dengar geran juta-juta kan, tapi you tengok orangnya sedih je. Kan? Banyak masalah. Lagi banyak yang you dapat dana tu, lagi pening you nak uruskan. Tu yang saya boleh kongsikan lah. Okay. Yang ini kita punya projek di Pelabuhan Kuantan. Okay. Dengan syarikat Bilik Prima, dengan customer-nya, end user dia adalah custom lah. Okay. Ni factory site accepting testing lah. So sistem untuk MyLab ni kita install di Pelabuhan Kuantan. Okay. Okay, yang ni projek saya dengan Prof Atif, okay, di Pelabuhan Tanjung Pelepas. Okay, kita nak buat mesin ni untuk detect contamination. Okay, salah satunya berkaitan dengan radiation lah. So Prof Atif minta saya bantu, okay, macam mana nak kendalikan okay, bila ada berlakunya radioactive spillage, okay, di warehouse di PTP ni lah. So ni robot yang Prof Atif buat. Saya tak tahu pun pasal robot. Tetapi saya hanya bantu dia dari segi bila berlaku contamination, apa sepatutnya orang buat. So orang ni akan tukar dengan robot ni lah. So itu saya punya peranan di situ. Dan ini pihak berkuasa di port dan bomber kat belakang ni. Alright. Okay, so ni kita bangunkan di lab nuklear waktu PKP hari tu. Kan, memang ni sistem kita yang saya tunjukkan tadi di Pelabuhan Kuantan tadi tu. Okay, segalanya bermula daripada lab juga.
Okay, dan alhamdulillah saya dapat industrial partner yang sangat membantu. Okay, bila masa yang berhad, dan mostly student dia adalah pekerja di syarikat ni di Kulai. Dia mostly dia hired UTM student jugalah kan untuk bekerja. Right, dan ada student kita fizik, belajar fizik tapi sekarang dah jadi programmer lah. Okay, dengan gaji yang boleh tahan lah banyak. Okay, semuanya berkat usaha lah yang saya cakap tadi. Okay, dan nak tunjukkan kita sebagai pakar bidang dan sebagainya, dia minta ada tak keluar dan surat khabar dan sebagainya. So ini antara benda-benda yang saya rasa perlu ditonjolkan. Okay, contoh-contoh lah. Okay, dan ini kita punya radioaktif projek yang disponsor oleh MOSTI. Okay, yang sewaktu YBKJ jadi Menteri MOSTI lah. So alhamdulillah saya dapat grant, okay, berkaitan dengan consumer product containing radioactive materials lah. So kita buat ni makmal juga, okay, dan dapat liputan coverage daripada The Star. Okay, yang ini yang saya cakap tadi, projek di bersama Prof Atif di PTP. Ni robot dia ni. So saya bantu dia lah. Ni contoh orang simulation patung ni kena tumpahan bahan reaktif. So robot ni nak buat macam mana? So itu kita bantu dia di situlah. Okay, dan dapat liputan daripada akhbar juga. Okay, dan saya cakapkan tadi, kita engagement ni nama dia keterlibatan industri. Industri ni it can be government agency, it can be from really private sectors and so on. So saya juga terlibat dengan Jabatan Tenaga Atom. Okay, dan penerbit UTM lah, kita terbitkan buku. Okay, dan ni tim-tim kita lah. Ini untuk pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Okay, right. So ni buku versi pertama lah, General Guidelines. Okay, dan insyaAllah tahun ni akan keluar buku kedua very soon, Specific Guideline untuk Radiation Protection Officer juga. So alhamdulillah dua-dua projek ni saya dapat masukkan ke UTM Press. So pihak Tenaga Atom dia berpuas hati dengan kita punya performance. So dia pun bersetujulah untuk terbitkan buku ni di bawah platform UTM Press lah. Kalau you tengok kat sini kan. So saya berfikir bahawa kita jangan ada personal interest sangat kan. So kita fikirkan the whole institusi. Macam saya cakap, kalau saya nak senang saya tak ikut pun UTM Press sebab prosesnya lambat. So saya mungkin boleh pergi ke, sebab Tenaga Atom ni dia ada duit untuk buat buku. So dia boleh bypass dia punya sebab UTM Press kalau kita nak buat buku kita kena ada dana. Kalau tak ada dana you kena queue. So macam kat sini saya nampak dia satu peluang. So tu saya cakap, okay, Tenaga Atom ada duit, so why not saya ambil dan minta dia orang deal dengan UTM Press dan terbitkan buku. Buku dapat dan UTM pun dapat nama sebagai penerbit lah. So alhamdulillah, okay, so kita dapat bantu di situ lah. Okay, ni kita punya engagement bersama Tenaga Atom dan stakeholder, okay, di Pejabat Zon Utara lah. Kita naik bas 2 tingkat lagi kan. So itu di Zon Utara, di Sungai Petani lah. Ni Pejabat Tenaga Atom. Okay, right. So yang ini saya bila you macam strategi saya buat dengan banyak kerja dengan Tenaga Atom. So ada certain case yang diorang akan nominate saya untuk ke luar negara untuk conference ataupun kursus, okay, di bawah kerajaan IAEA. Okay, so ni alhamdulillah lah saya berpeluang ke Vienna. Okay, dan kita jumpalah dia punya duta di Austria sama-sama delegate Malaysia lah. Okay, okay, dan alhamdulillah akhir tahun lepas, okay, saya berpeluang untuk ke US, okay, di New Mexico, okay, untuk technical meeting nuclear security countermeasures for uncrewed aerial vehicles. Okay, ni macam drone lah, okay. So saya cakap alhamdulillah bila kita keluar kita nampak different views. So mungkin pada saya sebelum ni drone ni hanya simple-simple je. Rupanya untuk nuclear security pun dia sangat perlu sebab negara kita menuju kepada nuclear reactor kan. So ini antara ancaman-ancaman yang kita bila terbangkan drone ni, dia dah boleh, teknologi drone sekarang ni dah macam-macam kan, dia boleh bawa bom dan sebagainya lah. So itu antara perkara-perkara yang bila saya keluar ke US tu kita nampak, oh
Ini antara ancaman-ancaman yang boleh berlaku lah. Dan these three guys, 1, 2, 3, 4 ni adalah Singaporean lah. Dan dia orang sangat ke depan. Okay? Dan dia memberitahu lah, sekarang Singapura punya area pun dah slow down juga sebab dia orang dah kurang kawasan kan, sebab rupanya drone ni dia ada non-flying zone kan. So dia orang kena cari tapak baru kan. Contohnya di Johor lah paling bagus kan. So untuk industri big data dikatakan sekarang ni, industri big data sekarang ni akan bertumpu di kawasan Sedenak. So very close to us. So pada saya kita perlu ambil peluang lah kan, UTM sebagai hub. Okay, insyaAllah semoga benda-benda ni dapat buka peluang kepada semua orang lah. Okay, so saya difahamkan industri drone based big data dan so on ni dia akan banyak bertumpu di kawasan Sedenak. Okay, so dia akan very soon lah. Okay, so measuring success, impact and evaluation criteria. Okay, so ni tadi saya dah ceritakan okay, macam mana nak ke arah itu, dan Alhamdulillah okay, pada cerita kerjasama yang lepas saya diberi peluang okay, untuk menerima pengiktirafan ini okay, disebabkan pencapaian yang saya gariskan tadi, dan terima kasihlah di atas sokongan yang mantan dekan Pro Rahim sebelum ni okay, yang banyak memberi peluang kepada saya lah kan, diberi kepercayaan sebagai timbalan dekan. Mungkin walaupun pada awalnya saya very reluctant untuk terima okay, tetapi fikirkan tanggungjawab dan amanah saya terima jugalah kan. Okay, so ni usaha 2 tahun itu dapatlah plug dan juga sijil kan, dan wang tunai sebanyak RM1,000. Okay, alright, so saya dah sampai ke penghujung. Okay, so antara benda-benda yang kita kena fikirkan kalau kita berminat, okay, kita kena align with partner needs. Okay, memang penat, contohnya saya nak apply grant MyLab tu, okay, kita buat waktu PKP, proposal tu, masa saya present di RMC, saya punya daripada 10 proposal yang dihantar daripada pelbagai fakulti, saya punya lah paling lauk sekali kan, paling tak ada harapan. Okay, dan bila disaring semula, dibuat pembetulan dan sebagainya, okay, Alhamdulillah saya punya berjaya lah melepasi screening dan sebagainya, dan syarikat pun saya ingat lagi saya tak tidur kan, saya macam pass baton lah, saya buat separuh proposal tu, separuh lagi bila dah siap saya pass pada industri partner saya daripada Bili Prima, you sambung lah, siapkan bahagian business studies and so on lah. Itu saya tak mahir, saya mahir yang scientific punya sahaja. Okay, so itulah cerita kalau pengalaman untuk MyLab punya grant ni, sampai sekarang pun tak selesai lagi ni. Kan, so masih diberi extension sampai tahun depan lah. Okay, dan kita perlu buat proposal yang very strong lah untuk menunjukkan bahawa projek kita ni diterima oleh industri. Okay, ni yang saya cakap lah, bila dah menang baru ada write up je lah. Okay, so ni dalam buku cerita karisma tadi tu, ni contoh write up yang diberikan lah oleh saya. Kan, alright, so last kali tentang tips for success. So saya rasa saya dah cerita banyak tadi kan. Begin early. So maksudnya saya cakap tadi 2021 kan. Okay, leaving ample time for research, collaboration and finding your application. So maksudnya kita sentiasa berterusan benda tu. Okay, dan pastikan you punya folder semua cantik lah kan. Saya punya tak berapa cantik, tetapi kalau saya nak cari boleh jumpa lagi lah. Okay, so connect with past awardees for invaluable insights and advice on navigating the application process and showcasing a winning approach. Okay, jangan malu untuk bertanya. Okay, saya ni jenis suka bertanya lah daripada orang-orang yang banyak berjaya. Contoh, walaupun proaktif tu lagi muda daripada saya kan, tapi kita sentiasa bekerjasama lah kan. Jangan rasa ego, aku lagi tua dari kau, aku masuk UTM awal. Tak, pada saya kalau you nak sesuatu, you rasa orang tu memang boleh bantu you, silakan approach dia dengan cara yang baik, dan insyaAllah saya rasa all the examination is very good kan. Dia tak ada pun rasa nak sorok-sorok,
Mungkin ada separuh yang dia rasa, oh kalau aku cerita semua, nanti aku tinggal apa yang istimewa tentang aku. Pada saya kurang percaya benda tu. Saya lebih suka, saya lebih suka apa ni, berkongsi tips, dan saya rasa sangat happy bila ada orang lebih berjaya daripada saya dengan apa, dengan adanya saya sebagai pembuka jalan lah kepada perkara itu. Okay, and then embrace the opportunity to engage with experienced applicants, learn from their journeys, and ask questions to enhance your understanding of the award criteria. Kadang-kadang kita baca, kita faham lain, sebenarnya dia nak benda lain. Okay, right. So, continuous growth. Okay, so walaupun kita jangan berhenti tahap itu saja. So, pada saya, kita kena sentiasa bergerak ke hadapan. Jangan rasa complacent. Okay, because success is a journey, not a destination. Okay, and always believe the learning process. Continuous learning is a key. Okay, jangan berhenti berharap kan. Walaupun orang kata dah kau dah profesor dah lah cukup kan, apa lagi kau nak kan. Pada saya kalau itu saja berlaku, negara kita tak akan maju lah. So pada saya kita perlu melahirkan lebih ramai lagi profesor-profesor yang bertahu lah kan dalam bidang masing-masing. Okay, alright. So success is the progressive realization of a worthy goal or ideal kan. Dan dalam zaman sekarang ni saya faham, okay, semuanya sibuk, kena buat macam-macam, okay, alright. Dan pada saya suka sharekan slide ni, yeah, the key to life is balance. Okay, walaupun kita tengok saya pun tak berapa balance pun kan, pun kalau tengok badan pun boleh tahan kan, sebab inilah kita kadang-kadang kurang exercise dan sebagainya. Bila kurang exercise, makan pula nak banyak kan, makan tak kira kalori berapa, apa semua bedal aja, dah sakit baru fikir. Tapi pada saya untuk melahirkan generasi yang berilmu, yang bagus sebagainya, kita kena all rounder kan. Sukan boleh kan, belajar pun boleh, kerja pun boleh. Okay, sebab tu kalau siapa yang macam yang staff-staff muda tu, kalau saya interview, saya tanya, selain daripada buat paper, apa yang awak boleh buat? Boleh nyanyi ke? Kan, boleh berlakon ke? Boleh bersukan ke? So itu antara benda-benda saya rasa perlu ditekankan lah. Okay, kepada generasi yang baru. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, exactly 40 minutes. Okay, seperti yang dijanjikan. Okay, dan kalau ada sebarang soalan, okay, saya buka pada rakan-rakan lah kalau nak bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum.